pakcik punya ni lubang dekat sini. Berlubang sebab pakcik dulu pasang hazard kan. So bila pakcik dah pasang hazard dekat sini, dekat sini lubang still ada. Dulu pakcik just tutup dengan stiker. So pakcik dah beli inner lain. So pakcik akan tukarlah inner ni. And pakcik juga dah beli Swiss yang lain untuk hazard ni. Dan Swiss tu dia memang plug and play. Kalau korang nak tahu berapa pakcik beli, dekat mana, nanti pakcik akan letak link dekat bawah. Jangan lupa kalau korang nak beli dekat Shopee ataupun dekat Lazada, jangan lupa untuk gunakan pakcik punya referral link dekat bawah dalam description. Jadi untuk barang-barang sebelum kita start kita punya kerja, kita just perlukan 3 barang ni. Kita perlukan screwdriver, kita perlukan spanner, yang ni untuk buka kita punya side mirror, and then size 14 selepas tu last kali kita juga perlukan satu Allen key size 5, yang ni untuk buka kita punya cover set yang atas kali tu lah. Jadi cara dia, first kali kita perlu buka cover set yang atas ni, 2 ketul ni, dengan buka 2 skru dekat sini dengan menggunakan Allen key size 5. Okay guys. Jadi cara untuk buka kita punya cover set ni, cara dia adalah kita perlu tolak kita punya cover set ni ke atas guys, sebab dia ada clip dekat bahagian depan. So ni dia clip yang pakcik cakap tadi. Korang kena tolak kita punya cover set ni ke atas. Kalau kita tolak ke depan, patahlah jawab dia So seterusnya apa yang kita perlu buka adalah kita punya side mirror ni. Side mirror kita perlu dibuka untuk kita buka kita punya cover bahagian depan Okay. And untuk buka kita punya side mirror, kita hanya perlukan spanner size 14 kalau pakcik tak silap lah. Jadi dah selesai tu, kita dah boleh start buka kita punya cover set depan ni lah. Dia ada beberapa skru yang kita kena buka. First kali dekat bahagian tepi kita ada 1, 2, and then sama juga belah kanan ada 1, 2. So ada 4 skru total dekat bahagian tepi ni. So dah selesai skru dekat bahagian tengkuk, kita akan bergerak ke bahagian depan pula ya guys. So untuk bahagian depan pula kita ada 4 skru untuk kita buka. Kita ada 2 dekat bahagian depan ni, and then dekat sebelah kanan pun sama, ada 2 juga. So kita dah buka semua dia punya skru. Kita dah boleh tarik lah kita punya kepala ni, sebab dia punya cover bahagian depan ni dia just clip je. And jangan lupa untuk kita buka dulu kita punya soket lampu utama ni So tu dia, ini adalah soket kita punya main lamp. Memang ada satu je soket kat sini, korang takkan tersalah. Jadi korang just tekan and tarik je, and lepas tu korang punya bahagian depan dah terdedah. So guys, kalau korang nak tahu macam mana cara kita nak buka kita punya inner ni, cara dia memang sangat mudah. Hanya ada 3 skru yang pegang kita punya inner ni. First kali kita akan buka satu skru kat sini, and then satu lagi skru dekat belakang ni. Satu lagi adalah skru dekat bahagian tengkuk sini. Skru dekat sini Okay guys. So 3 skru tu kita buka, and kita dah boleh cabut kita punya inner ni. So nampaknya sebelum kita buka kita punya inner ni, kita kena buka meter dulu, sebab wiring ni ada satu wire yang dia sangkut dekat meter. So kalau tak buka meter, wire tu tak boleh cabut Untuk buka kita punya meter, just ada 2 skru dan sangat mudah. Satu dekat bawah sini ya, dan satu lagi kat atas ni So macam biasa, kita punya meter ni akan ada kita punya soket meter ni. Kita boleh tarik dengan tekan klik kat sini. So guys, masa korang buka tadi inner ni, korang dah cabut semua soket-soket tu. Seterusnya korang juga cabut wiring untuk korang punya signal, untuk korang punya horn. Tadi sebab pakcik belum pasang lagi, korang punya wiring untuk korang punya lampu high beam juga. So untuk belah kanan pula, korang kena buka soket wiring untuk korang punya switch on off. Okay. So
So bila kita punya ini ni dah tercabut, so sekarang apa yang kita nak buat adalah kita akan pindahkan semua klip-klip ni, macam ni, klip-klip besi ni semua kita akan pindahkan masuk yang baru. Dan kita juga akan pindahkan kita punya switch macam kickstarter, kita punya signal dan juga kita punya horn. Okay, so cara dia first kali kita akan buat untuk kita punya switch dulu lah. Okay, so kalau korang tak cukup tangan korang sakit nak tolak macam pakcik, pakcik just gunakan ni. So pakcik just tekan dari tepi, and then sebelah kiri pun dia ada juga, dia kiri kanan. So bila kita dah tolak tu, cing, dia boleh keluar. So switch on off kita alihkan dulu. Seterusnya kita punya switch hazard. Switch hazard pun sama, dia akan ada soket kat tepi kiri dengan kanan. Tapi sebab pakcik tak akan gunakan yang ni, so pakcik biarkan je. And seterusnya kita akan cabut kita punya switch untuk starter. Kita punya starter ni pun sama, dia ada klip dekat kiri dengan kanan dia. So korang just perlu tekan je tepi, tolak. Tekan je daripada tepi and tolak. So mudah A, B dan C. Jadi semua switch dah tercabut. So seterusnya guys, kita akan alih dia punya besi klip. Kat sini kita ada untuk masuk skru nanti. Kat inner ni kita ada semua total. Dekat bahagian dalam kita ada 1, 2 and then 3, 4. Okay, so 4 untuk bahagian bawah ataupun dalam. And then kita pusing ke bahagian depan. Sini ada lagi 1 dan 2 okay. So cara mudah dia adalah macam biasa, kita gunakan ni. Gunakan benda yang nipis untuk kita tolakkan dia ke atas. And dia sepatutnya terus boleh tercabut lah. Macam tu. Okay. So kita dah dapatkan semua klip. Dan seterusnya dan benda yang terakhir dan juga yang paling penting lah, kita punya ni switch, kita punya stiker emblem Honda ni. Pakcik tak pasti boleh congkil ke tak. Kalau boleh pakcik just nak congkil dan pakai balik je. So pakcik malas dah beli. Harga dia ada jual, orang jual harga dia murah sangat. Tapi harga murah, posting mahal. So pakcik macam biasa, pakcik mestilah malas nak membazir duit. Pakcik congkil je pakai yang lama. So kita dah cabut benda yang paling penting ni. Ambil emblem tu, letak dekat kita punya yang baru. Macam guys, dah nampak baru dan berkilat guys. Maybe kalau dia tak cukup kuat, nanti maybe pakcik akan buka and tukar dia punya double sided tape untuk pastikan dia lebih kuat. Tapi untuk sementara ni pakcik akan guna yang asal dululah. Okay guys, kalau korang rajin, ada masa, ada barang, korang terus buang je double sided tape yang asal, korang masukkan yang baru. Okay guys, so seterusnya bila kita dah masuk yang paling penting dan untuk menghidupkan dia, kita masukkan kita punya klip. Okay, so ni adalah bentuk kita punya klip guys. Kita kena bila masuk pasang klip tu, pastikan yang bahagian terbonjol ni ataupun yang terbonjol ni adalah tempat dia punya masuk skru tau. Dia punya alur skru ataupun thread skru dia. Pastikan bahagian thread ni bahagian dalam So macam kita buat pasang belah sini, pakcik akan pastikan dia punya ni dekat sini, and dia punya yang terbonjol tu dia punya thread bahagian dalam. Sama juga dekat sini. Luar kita akan buat yang bulat ni, and then kita akan masukkan dan pastikan dia punya bahagian thread yang terbonjol tu dekat dalam. Okay, so kita teruskan pasang semua. Okay, so kita dah siap pasang kita punya klip besi untuk thread screw. Dan seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita pasang semua kita punya switch semula. So kita mulakan dengan kita punya kill switch. Kita akan mulakan dengan kita punya starter switch. Yang ni untuk masukkan balik switch, korang just tekan je. So dia akan terus klip So korang tak perlu nak susah payah pun. Benda ni memang sangat senang. So ini adalah switch signal yang pakcik bagi tahu tadi. Pakcik dah beli switch signal baru, yang mana ini saiz dia memang plug and play sahaja dengan korang punya motor RS. Kalau korang tak percaya, tengok ni adalah lubang asal, pakcik tak besarkan langsung. So pakcik akan masukkan, and dia akan terus masuk dan terus klip. Nampak tu? Kemas. Yang ni pun adalah switch hazard macam yang pakcik pakai sebelum ni. Cara dia adalah korang akan ke kanan and ke kiri, dia akan terus jadi hazard. Kalau korang ke kiri and then stop, hilang. Ke kanan
stop, hilang. Tapi kalau korang terus kiri kanan ataupun kanan kiri, nanti dia akan terus jadi hazard. Okay, so kita sambung lagi pasang kita punya switch. Seterusnya kita akan pasang kita punya switch horn. Okay, memang ngam. Dan seterusnya, ni dia kita punya switch yang kita baru je pasang atau buat wiring tadi, tapi dia terbalik. So yang ni pun sepatutnya dia memang plug and play je. Kalau korang tengok. Alright, so kita dah masukkan semua dia punya clip, dah masukkan semua dia punya switch, dia punya nyawa ataupun dia punya logo Honda pun kita dah siap pasang. Jadi apa yang kita perlu pasang semula, wiring, and then kita dah boleh start pasang balik semualah. Meter, pasang balik dia punya soket-soket dan juga wiring, dan kita boleh tutup balik semua skru dan semua dah siap guys. Okay, sebelum pakcik terlupa, ini adalah inner original BSH ataupun Bonsu Honda pakcik beli. Harga dia pun memang sangat murah dan sangat menarik lah. Ini satu-satunya yang original BSH yang pakcik jumpa, harga bawah 20 Yang lain semua untuk bawah 20, around 20, semua local OEM. Untuk original BSH adalah berharga biasanya 28 ke 30 ringgit. Jadi link semua macam biasa pakcik akan letak dekat bawah. Jangan lupa untuk gunakan link Shopback waktu korang sebelum beli daripada Shopee. Okay guys. Okay guys, macam biasa, sebelum kita siapkan pasang tutup kita punya cover set apa semua, first kali kita check semua switch kabel yang kita dah cabut tadi. Pastikan semua elok dan berfungsi So kita onkan lampu. Okay, so first kali Okay, so macam yang pakcik dah cakap tadi, mestilah kita akan check semua kita punya wiring yang kita dah sentuh. Pastikan kita pasang dengan keadaan yang betul macam asal. So bila kita dah siap, barulah kita boleh tutup semua cover set kita and habiskan kerja kita. Jadi guys, itu je cara dia untuk kita tukar kita punya switch on off lampu tu. Memang sangat-sangat mudah. Dan macam yang korang tengok tadi, alang-alang pakcik dah buka dia punya kepala tu. Pakcik juga nak tukar pakcik punya inner tu. So inner pun dah cantik, dah baru. Pakcik punya switch hazard pun dah cantik, dah baru. So kalau korang nak tahu kat mana pakcik beli semua tu, nanti pakcik akan letakkan link lah untuk barang yang pakcik beli. Tapi korang jangan terus beli, korang kena bijak berbelanja. Pastikan korang cuba cari lagi barang yang sama, mana tahu korang boleh dapat harga yang lebih murah. Okay, so lagi satu lagi pakcik nak tambah, sebelum korang start shopping menggunakan Shopee tu tadi ataupun Lazada, ikutlah korang punya preference yang mana satu. Jangan lupa untuk jadi pembeli yang lebih bijak dengan menggunakan Shopback. Macam yang pakcik cerita dulu, kalau korang gunakan Shopback dan menggunakan link referral daripada pakcik, kita akan sama-sama dapat duit cashback daripada referral tersebut. So korang dapat sikit, pakcik dapat sikit. Dengan tu korang dapat jimat, pakcik pun dapat support daripada korang untuk pakcik teruskan buat konten dalam video-video untuk korang. Jadi jangan lupa, link semua ada dekat dalam description dekat bawah. Kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga komen dekat bawah kalau korang ada apa-apa persoalan. Tapi jangan lupa untuk share video-video pakcik dekat korang punya social media.
Kalau korang yang baru je sampai dengan channel Pakcik, jangan malu-malu untuk subscribe dan tekan butang loceng dekat bawah supaya korang dapat notification setiap kali Pakcik upload video. Jadi Pakcik punya video hari ni sudah pun tamat di sini sahaja. Terima kasih kepada korang yang dah menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Macam biasa guys, sedikit sama je, stop. Boleh tahan juga bila tak ada side mirror. Adakah Pakcik akan buat tak ada side mirror lepas ni Korang rasa macam mana?